Assalamualaikum dan kembali ke Izzat Review. Hari ini Izzat nak membahas tentang info-info yang baru kita dapat daripada announcement trailer Solo Leveling. Jadi sebelum Izzat bahas tu, kita ke intro dulu. Okey, sebelum ni dah pun keluar sebuah announcement trailer untuk sebuah series Solo Leveling. Buat korang yang tak tahu, Solo Leveling ni adalah sebuah manhwa daripada Korea Selatan yang ditulis oleh Chu Gong. Dan siri anime yang akan dibuat ni menjadikan Solo Leveling ni sebuah manhwa yang keempat selepas Tower of God, God of High School dan juga Noblesse. Solo Leveling ni akan menjadi manhwa yang keempat yang diadaptasikan ke bentuk siri anime. Korang yang tak tahu, Solo Leveling ni mengisahkan apa? Solo Leveling ni mengisahkan Hunters. Hunters ni adalah manusia yang mempunyai kuasa magis. Dan tugas dia ni adalah untuk melindungi manusia daripada serangan raksasa. Dan dia orang punya rank ni ada yang paling tinggi sekali adalah rank S, dan yang paling rendah sekali ataupun yang paling lemah sekali adalah rank E. Cerita ni akan mengikuti perjalanan main karakter kita, iaitu Sung Jin-woo, yang merupakan hunter berkelas E. Dia ni orang kata memang antara yang paling lemah lah di antara semua hunters tu. Dan satu hari ni, sewaktu raksasa menyerang parti dia telah pun terselamat. Dan sebuah program yang bernama System telah pun menghidupkan dia dan menjadikan dia ni soul player. Maknanya dia ni solo player lah. Dia tak ada bergantung pada orang lain ke, dia tak ada parti ke, dia menjadi solo player. Dan dia ni pun mempunyai satu kebolehan yang agak luar biasa, di mana dia ni boleh naik level dengan sendiri. Orang lain tak boleh, tapi dia boleh naikkan level dia sendiri sampai ke satu tahap dia dah menjadi satu hunters yang terkuat. Dan dalam masa yang sama juga, dia ni perlu bertarung dengan manusia dan raksasa. Dan dalam masa yang sama juga, dia perlu mencari tahu tentang dia punya sumber kuasa dia tu, macam mana dia ni boleh jadi kuat dan macam mana dia ni boleh dapat kebolehan yang macam tu. Dan tajuk lain untuk siri Solo Leveling adalah Only I Level Up. Dan daripada announcement trailer tu, kita dah dapatlah beberapa info tentang siapa yang akan terlibat untuk siri anime ni. Dan studio yang bakal terlibat untuk siri anime ni adalah studio A1 Pictures. Okay, A1 Pictures ni, buat korang yang tak tahu, dia adalah studio yang sama yang buat siri Sword Art Online, Kaguya-sama Love is War, sebuah movie yang bertajuk Anthem of the Heart. Dan yang terbaru ni, diorang akan keluarkan movie Sword Art Online Progressive, Scherzo of the Deep Night. Dan juga satu lagi anime yang diorang buat adalah sebuah anime bertajuk Licorice Recall yang sedang ongoing sekarang ni. Okay, bagi Z, studio A1 Pictures ni boleh diharapkan ke? Bagi Z, boleh lah. Studio A1 ni boleh diharapkan lah untuk buat animation apa semua ni. Sebab kalau kau yang minat Sword Art Online, mesti kau dah tahulah grafik dia macam mana. Bagi Z, grafik untuk Sword Art Online cantik, tak adalah menyakitkan mata dan sesuai kot untuk siri anime Solo Leveling ni. Tapi kalau minta pendapat Izzat, selain daripada A1 Pictures, Izzat kalau boleh, Izzat nak studio Ufotable lah. Izzat nakkan studio Ufotable ni sebabnya Izzat dah pernah tengok siri-siri anime daripada Ufotable, macam Kara no Kyokai punya franchise, Fate Stay Night dan Tokeranbu dan juga Demon Slayer. Dan bagi Izzat, bila Izzat tengok dia punya grafik tu memang sangat cantik lah. Dan dia orang pun macam cerita Fate Stay Night pun banyak fighting sequence yang melibatkan penggunaan magis apa semua tu. Dan juga cerita Solo Leveling ni pun melibatkan penggunaan magic juga. Jadi Izzat rasa macam dia orang dah agak sinonim lah dengan pertarungan magic tu. Dan dia orang punya fighting sequence memang sentiasa hebat. Dan dia orang punya quality animation tu memang orang kata memang berkualiti. Dan sampaikan sebelum ni, Izzat pernah tengok Kara no Kyokai punya franchise. Dan Izzat agak terkejut sebab filem tu keluar di tahun 2000 lebih, mungkin dalam tahun 2003 agaknya. Dan Izzat sangat terkejut sebab kualiti animasi waktu tu memang sangat cantik, sampai ke Izzat rasa itu adalah sebuah anime yang baru. Jadi bila Izzat dah tengok yang punya performance daripada segi animation, fighting sequence yang hebat-hebat, membuat Izzat rasa macam mungkin lebih baik kalau Solo Leveling ni studio Ufotable yang buat. Tapi itu just sekedar pendapat je lah. Selagi siri ni tak tayang, kita tak tahulah macam mana A1 Pictures handle benda ni. Dan Izzat rasa sebab dia orang ambil A1 Pictures ni pun sebabnya dia orang dah tengok prestasi A1 Pictures. Sebab sebenarnya siri Kaguya-sama Love is War tu telah pun menjadi sebuah anime yang top kan, mengalahkan Fullmetal Alchemist Brotherhood. Jadi mungkin sebab tu dia orang macam ada harapan sikit lah untuk siri Solo Leveling ni dibuat di bawah A1 Pictures. Seterusnya pula adalah director. Director ni bagi Izzat antara orang yang penting jugalah. Sebab kalau tak ada director ni, macam mana cerita tu nak bergerak, betul tak? Dan juga director untuk siri Solo Leveling ni adalah Shunsuke Nakashige.
Izzat pernah cari jugalah dia ni di beberapa siri anime, dan banyaknya dia ni kerja sebagai director pun ada beberapa je, macam untuk siri Sword Art Online Alicization, War of the Underworld Part 1 dengan Part 2, dan selebihnya dia terlibat sebagai key animation untuk siri anime lain macam The Ancient Magus Bride, dan juga dia pernah menjadi pengarah untuk beberapa episod di RE0. Kalau korang dah pernah tengok siri anime tu, mungkin ada harapan positif jugalah untuk siri ni. Seterusnya pula adalah dia punya writer. Selain daripada director, writer juga adalah orang yang penting untuk memastikan jalan cerita sesebuah cerita tu menarik. Writer untuk siri Solo Leveling ni adalah Noboru Kimura. Okay, Izzat dah search dah pasal Noboru Kimura ni. Dia pernah menjadi series composition untuk beberapa siri anime macam siri anime Gundam Build Divers dan juga Kimono Jihen. Kalau korang pernah tengok cerita Kimono Jihen dan juga cerita Gundam Build Diver tu, apa pendapat korang? Seterusnya pula adalah character design. Karakter dan siri Solo Leveling ni akan dibuat oleh Tomoko Sudo. Okay, Tomoko Sudo ni Izzat tak dapat tahu sangat lah sebab banyak anime yang dia buat. Tapi yang Izzat rasa Izzat familiar adalah siri anime Alice in the Borderland. Okay, dia punya OVA tu, karakter dan siri tu didesign oleh dia lah. Dan bagi Izzat karakter design dia, entahlah, Izzat tak tahulah nak cakap macam mana. Sebab bagi Izzat okey lah, tak tahu pula pendapat orang lain. Kalau korang pernah tengok Alice in the Borderland versi anime tu, apa pendapat korang dengan dia punya design karakter tu? Adakah bagus atau tidak? Adakah korang rasa dia ni boleh diharapkan untuk siri Solo Leveling ni ke? Ataupun korang ada orang lain yang korang rasa boleh handle siri Solo Leveling ni sebagai karakter designer ni dengan lebih baik? Dan yang terakhir sekali adalah composer. Composer untuk siri ni adalah dia ni akan produce music yang akan terdapat dalam siri ni lah. Dan composer untuk siri Solo Leveling ni adalah Hiroyuki Sawano. Bila diumumkan nama Hiroyuki Sawano ni dipampangkan di dalam trailer tu, Zat pergilah kat ruangan komen. Dekat ruangan komen tu memang meriah dengan cakap, "Wah, Hiroyuki Sawano. Hiroyuki Sawano, let's go. Soundtrack for Solo Leveling with big top tier masterpiece. Hiroyuki Sawano is a god." Memang meriah lah. Memang dah tak habis lah Hiroyuki Sawano ni. Hiroyuki Sawano ni, kalau korang tak tahu, dia adalah komposer untuk pelbagai siri anime Jepun. Dan dia punya muzik yang dikomposerkan oleh dia ni bagi Zat semuanya sedap-sedap lah. Antara anime yang pernah mendapat sentuhan Hiroyuki Sawano sebagai komposer adalah anime Kill la Kill dan juga Attack on Titan. Dia pun pernah buat soundtrack untuk siri Garo, tapi saya tak ingat soundtrack siri Garo tu sama ada dalam bentuk anime ataupun tokusatsu. Dan apa yang Zat boleh cakap, Zat sangat suka lah dengan soundtrack yang dibuat oleh Hiroyuki Sawano ni. Kalau epic tu memang kita rasa epic, kalau sedih tu memang kita rasa sedih lah. Bagi Zat, apa yang Zat boleh cakapkan dengan dia punya soundtrack tu, bagi Zat semuanya sedap lah. Dan nampaknya Solo Leveling pun akan menerima sentuhan daripada Hiroyuki Sawano ni. So of course lah, dia punya music akan jadi top tier lah. Selain daripada siri anime macam Attack on Titan dan Kill la Kill, dia juga pernah menjadi komposer untuk sebuah movie yang dibuat di bawah Wit Studio yang diarahkan oleh Tetsuro Araki dan juga Gen Urobuchi, iaitu Bubble. Okay, segala soundtrack yang ada dalam cerita Bubble tu, dia lah yang buat. So itu sajalah orang yang bakal terlibat untuk siri Solo Leveling ni. Kalau korang yang peminat siri Solo Leveling ni, kau tengok senarai yang Izzat cakapkan tadi ni, korang rasa adakah siri Solo Leveling ni akan jadi yang terbaik ataupun tak? Kalau bagi Izzat, masih tak boleh berekspektasi terlalu tinggi lah. Sebab siri ni tak tayang lagi. Sebab kalau meletakkan ekspektasi terlalu tinggi, tapi tiba-tiba buat siri tu jadi tak best, mestilah kita rasa kecewa. So lebih baiklah kita letakkan expectation kita serendah yang mungkin. Tapi pada Izzat, mungkinlah ada harapan untuk siri Solo Leveling ni. Tanggungjawab untuk menjadikan siri Solo Leveling ni masterpiece, top tier apa semua tu, terletak pada orang-orang yang Izzat sebut tadi lah. Kalau dari segi muzik mungkin tak ada masalah. Mungkin dari segi design, karakter designer, studio, pengarah dan juga writer adalah orang yang akan bertanggungjawab lah menghandle siri ni macam mana. So kalau korang yang dah baca manhwa Solo Leveling ni, adakah korang setuju dengan pilihan-pilihan tu, ataupun korang ada pilihan director lain lagi, macam director lain ke, writer yang lain ke, ataupun korang ada studio yang lain ke? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Izzat rasa itu je kot Izzat nak cakap hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Okay, itu sahaja daripada Izzat. Assalamualaikum dan bye.